satu usrah tak sempat. Kan, so macam dua kali usrah. So satu kali usrah tu mungkin dia akan betul-betul explore pasal Rabb Ilah Malik. Lepas tu lagi usrah liqa seterusnya mungkin dia akan habiskan ayat-ayat yang seterusnya lah 4, 5 dengan 6. So first kan Rabb ni apa maksud Rabb kan? Rabb ni bukan setakat Tuhan tapi dia ialah penguasa, pelindung dengan pencipta kan. Okay. So ni slide ni mungkinlah masa kalau awak rasa nanti dia macam wordy sangat awak boleh delete, tapi ni dia boleh jadi macam nota awak lah. Tapi kita go through untuk kita faham lah Bila kita kata Allah itu Rabb, Allah itu Maha mencipta, dia macam apa yang Allah buatlah kepada kita, faham tak? Apa yang Allah ni tugasnya dia akan mencipta dan dia akan bagi semua benda tu hak dia akan menyempurnakanlah hak-hak kita kan. So first Allah menciptakan kerana adanya manusia. Kan mencipta kan Allah tu Rabb. So Allah tak cipta selain untuk kita. Maksudnya macam apa-apa ni yang dalam surah An-Naml tu lah. Kalau go through ayat tu pun boleh juga buat tadabbur dengan adik kan. Go through ayat tu macam mana bestnya surah tu, dia kata setiap yang Allah ciptakan burung, binatang, even binatang tu pun Allah satu binatang tu kan, binatang tu ialah haiwan ternak kan, boleh jadi makanan untuk kita, boleh jadi pakaian untuk kita kan sebab bulu dia yang sejuk kan, boleh jadi tunggangan kita. So semua benda kalau awak tengok surah tu, macam mana Allah kata setiap binatang tu Allah cipta untuk manusia. Betapa specialnya manusia ni kan, Allah cipta semua benda pun untuk berbakti kepada manusia. Itulah special manusia kan. Allah takkan ciptakan benda-benda kat muka bumi ni tak lain memang untuk manusia. Kan menciptanya kerana adanya manusia dan peranan yang kita ada tu penting. Maksudnya setiap peranan semua benda pun ada peranan kan. Peranan diorang tu untuk bagi nikmat kepada manusia. Nak apatah lagi peranan kita kan. Bila dah kita dah tahu macam-macam kan nikmat Allah bagi kita, sepatutnya kita kenalah buat peranan kita sebaiknya kan. Tujuan hidup kita tu kena buat sungguh-sungguh lah. Okay. Allah menciptakan untuk kita buat abid dan khalifah. Macam tadi akak cakap lah, macam bila Allah cipta semua benda kat muka bumi ni untuk kita, kita lah sepatutnya kan semua benda pun memfulfill kan tujuan penciptaan dia orang kan. Tak adalah dia rebel dengan Allah kan. Binatang tu kata aku tak nak jadi binatang tunggangan untuk manusia sebab dia nak rebel. Semua benda tak rebel dengan Allah kan. Tapi kita ni pelik manusia ni, kita Allah ciptakan semua benda untuk kita kan. Tapi kita buat tak kan tujuan hidup kita sesungguh-sungguhnya. So kalau manusia tak gunakan apa yang Allah cipta untuk dia, bumi akan hancur binasa lah. Sebab dia melanggarlah fitrah alam kan. Lagi satu sunnatullah. Sunnatullah sistem hidup. Semua benda di bumi ini ada sistem hidup secara detail. Hidup mengikut apa yang Allah telah aturkan. Sebab Allah kan cipta semua benda kan. Semua benda akan sebabnya dia tak ikutlah sunnatullahnya. Maksudnya bumi manusia ni perlu mendengar cakap Allah yang tak pada perintah Allah, tapi dia melawan arus tu, maka bumi ni akan faham tak menjadi balilah kepada manusia kan. Sebabnya Allah yang perintahkan benda tu. So adik benda ni mesti tak perlu kot lah Islam ikhtiari dengan ijbari tu kan. Mungkin dia macam terlalu detail lah untuk adik-adik, tapi untuk kita faham. Ingat tak Islam ikhtiari dengan Islam ijbari? Siapa ingat? Ingat. Yang mana? Yang kita ikhtiari. Kalau ijbari tu dia memang automatik lah. Dia memang akan follow je. Ikhtiar kan, maksudnya kita boleh pilih lah. Maksudnya Islam tu atas dasar pilihan. Macam kita lah kan, macam kita boleh pilih lah kita nak beriman ke tak nak ke kan, macam tu kan. Tapi binatang-binatang yang Allah dah tetapkan kan, tugas-tugas diorang dalam Al-Quran yang Allah tetapkan, semua benda tu Islam ijbari lah yang memang betul-betul akan tunduk dengan Allah. Okay, tak apa, sikit lagi akan go through balik lah dekat belakang-belakang sikit kan. Itulah mana nak cakap Allah itu Rabb, Allah yang mencipta kan. Okay, so first kena faham konsep Allah itu Rabb. Sampai sini okey ke? So benda ni dia macam tu nak boleh je sebut-sebutkan dari awal kan. Even kita pun, kita kena sentiasa melihat sekeliling alam kita ni, kita kena sentiasa rasa bersyukur lah kepada atas segala ciptaan Allah bagi kat kita. So semua benda tak lain tak bukan yang Allah nak bagi untuk kesenangan kita.
kan. Yang kedua, Allah itu Malik. Malik tu macam mana? Dia kata Malik ni kalau macam surah Al-Mulk pun kan, dia macam lebih kepada macam root yang sama lah kan. Malik dengan Al-Mulk kan, maksudnya Mulk kan macam kerajaan kan, pemilik kan, raja kepada kalau kita, siapa dah go through kan surah Al-Mulk kan, Allah ni lah raja kepada segala kerajaan yang ada kat muka bumi ni. Sama juga kan, bila kata Allah ni Malik, dia lah raja kepada segala raja. Dia ialah tuan, dia ialah penguasa, dia ialah pemilik kepada sesuatu. So kalau kita faham benda ni, kita bolehlah macam elaborate, maksudnya macam kita boleh macam hayati lah kan. Bila kata penguasa atas segala hati kita, penguasa atas segala urusan yang kita risau kat muka bumi ni kan. Kita risaulah masa kerja kita risaulah dapat kerja ke tak, kita risaulah bos kita marah kita ke tak, semua kan. Tapi kenapa kita nak takut pada bos-bos kita, sedangkan Allah Al-Malik tu kan, Allah Al-Malik tu yang berkuasa atas segala benda yang kita takut-takut kat muka bumi ni kan. So dia ialah membuatkan sepatutnya kita rasa kita tak perlu takutlah dengan apa-apa kerisauan kita kan. Sedangkan kita tahu kan Allah Al-Malik ni lah yang berkuasa. Okay. Allah itu Al-Malik. Ini huraian je lah ya. Aku go through laju-laju je lah. Antu boleh baca sendiri slide ni nanti. Allah itu pemilik. So apa benda kat dunia ni semua milik kita. Macam akak cakap lah kan. Allah membeli dari orang mukmin jiwa dan hartanya. Apa yang kita ada kat dunia ni hanyalah pinjaman. Kan? Kita punya harta ke, kita punya suami ke, family ke, mak ayah ke, semua benda tu adalah pinjaman. So kalau lah kita lagi sayang semua benda harta anak kita, keluarga kita lebih kepada Allah, maka kita akan rasa kekosongan lah. Sebabnya kita rasa benda tu kan lagi besar dalam hidup kita kan. Kalau kita besarkan Allah Al-Malik tu, kita akan rasa semua benda tu datang pada Allah. Okay? Sekejap. Allah itu Tuhan. Allah yang mentadbir hidup kita. So bila seorang tuan kan, tuan dengan hamba kan. So hamba tu akan sangat takut lah dengan tuan dia kan. Orang gaji apa kan, dia akan sangat takut dengan tuan dia. Tapi Allah ni adalah tuan kepada segala benda kan. Allah yang mentadbir hidup kita. Segala apa yang ada kita, segala apa yang kita ada ni semua milik Allah kan. Harta kehidupannya untuk Allah semata-mata kan. Sebab itulah bila kita jelas wayah kita akan halakan semua benda untuk Allah. Sebab kita tahu Allah tu ialah Tuhan kita. Allah itu raja kan. Tak apalah. Allah itu penguasa. So kita hanya ada dua choice. Sama ada bila kita tahu Allah tu berkuasa, kita nak patuh ke atau ingkar. Kalau patuh, kita memang kena ikut kan. Penguasa cakap apa, bila kita patuh akan dapat ganjaran. Bila kita ingkar akan dapat ancaman. So salah satu kecelakaan ke atas muka bumi ini adalah kerosakan daripada akhlak manusia itu sendiri kan. Sebabnya dia macam overrule apa yang penguasa dah tetapkan kan. So akan berlaku lah kan inilah kerosakan. Contohnya macam kita belajar kan surah ni Muntalaq kan, Qaunun Azab Jama'i kan. Maksudnya azab-azab yang berlaku kat muka bumi ni bila bila kita tak patuh, kita tak ikutlah kan pada apa hukum alam, apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan memberi ancaman lah kan atas balasan seorang dai itu tak buat kerja dia sungguh-sungguh kan. Sebab itulah Allah itu penguasa, Allah itu Al-Malik. Okay. Konsep ketiga ialah Allah itu ilah. Kan? So kalau awak kena faham lah kan, Rabb ilah Malik ni, kalau macam Rabb, Allah kepada kita kan, Allah itu memberi rezeki kepada kita kan. Maksudnya Allah memberi kepada kita. Kalau Malik pun, Allah memberi kepada kita juga. Sebab Allah lah raja, Allah yang akan berkuasa, Allah akan melindungi kita semua kan. Tapi bila ilah ni, dia macam apa yang kita patut beri pada Allah. Kan? Contohnya sembahan, bukan Allah sembah kita kan. Maksudnya apa-apa sembahan kat muka bumi ni, bila kita faham ilah kan, ilah tu macam mana? Maksud sebenar direct ilah goyah kan, ataupun sembahan. Tapi kalau masa nak faham kan, ilah tu ialah siapa yang kita paling rindu kan? Adakah Allah ataupun manusia? Siapa yang kita paling sayang? Siapa yang kita paling takutkan? Kan? Maksudnya macam contoh kan, ada orang dia akan takut study daripada
masa dulu lah kan, kita nak sangat kan, kita nak sangat macam fall flat sampai kita tak kisah pun lah kan, macam ada usrah ke apa ke, mungkin masa awal-awal kita dulu lah kan. Lepas tu apa lagi ilah kan, contoh macam kerja kan, kita lagi takut bos kita, kita lagi besarkan kerja kita kan, daripada kita nak uruskan tarbiyah diri kita. Itulah kan ilah-ilah yang ada kan, maksudnya benda-benda yang kita lagi besarkan dalam hidup kita. So konsep ilah ni sangat penting lah sebenarnya. Ini huraian dia So dia akan membuatkan di mana Allah dalam hidup kita. Macam royah kan. Kita akan jelas tak royah kita. Kita akan macam uruskan tak royah kita. Ke kita akan macam terpengaruh dengan dunia tu. Kan. So kalau macam contoh kan, sesembahan kan. Ni macam akak cakap tadi lah kan. Apa yang kita sentiasa teringat, rindu dan puji. Kalau kita sedih ke kan. Kalau kita stres ke, kita macam takut ke apa-apa kan. Adakah kita bagi tahu contoh kan mak kita dulu ke ataupun kita pergi berdoa pada Allah dulu. So kena check baiklah kan. Kalau kita sedih-sedih kan, kita exam tak pass kan. Ataupun kita sedih apa selalunya? Sedih duit kena curi ke, contohnya kena scam ke apa kan. Kita akan nangis dan bagi tahu akhwat dulu ke, bagi tahu murabi dulu ke, ataupun kita memang Allah tu yang kita akan fikirkan dulu kan. Kita akan sangat, ya Allah tolonglah aku macam tu kan. So dia akan sangat mereflect lah sebenarnya kan. Siapa ilah kita dalam hidup kita sebenarnya. So dia akan buat kita muhasabah diri kat mana Allah dalam hidup kita. Kan. Sebenarnya konsep ilah ni sangat penting. Sebenarnya akak ni bulan lepas, daurah akak pun sendiri akak dapat konsep ilah balik kan. Maksudnya macam dia cakap lah Allah ni bila kata Allah ni ilah, macam mana Allah tu menjadi sumber. Allah tu, kita yakin Allah tu sumber rezeki kita. Kita yakin Allah tu sumber perlindungan kita. Kita yakin Allah yang berhukum undang-undang kehakiman kan, dalam undang-undang dalam hidup kita kan. Bukanlah kita takut pada undang-undang manusia. So best lah maksudnya akak cakap ilah tu sangat penting. Sampai ada orang akak sini pun akak dapat ilah tu balik. Okay. Bila kata tujuan ataupun royah, semua orang ada tujuan yang sama tapi destinasi kita mungkin berbeza mengikut jalanan kefahaman mereka. Macam orang lain mungkin dia akan tak faham tarbiyah, dia akan rasa nak kerja hebat-hebat, nak duit banyak, nak rumah besar semua kan. Tapi kita lain lah. Kita sanggup lah, sebab tu kita kena besarkan tarbiyah kita Allah tu, maka benda-benda lain tu adalah sebagai alat sahaja kan. Okey tak? So Allah itu ilah-ilah. So tadi kita dah explain tiga-tiga konsep tentang Allah tu sendiri kan. So kita akan lukiskan ke adik ataupun kita kena faham benda ni. So ni ialah kita kan. Ni manusia, Anas. So Allah lah kan. So kita kena letak Rob tu macam mana, Malik tu macam mana, ilah tu macam mana. Kalau masa tengok gambar ni faham tak? Faham kan? Maksudnya Allah memberi kepada manusia, dia ialah Allah yang Rob dan Allah yang Malik tu. Tapi bila part macam sembahan ilah tu kan, kita yang kena memberi pada Allah tu. Maksudnya Allah menuntutlah kita untuk memberi. Konsep ni sangat penting lah. Allah menuntut kita untuk kita menyembah dia kan. Allah menuntut kita untuk kita sentiasa memberi rayah yang jelas lah pada dia. Ni ialah apa kita bagi pada Allah dan yang ni pula apa yang Allah bagi pada kita. Yang nak cakapnya sangat-sangatlah banyak kan. Sebab tu dia kena macam satu cycle yang ni lah. Yang cantik lah kan. Sebabnya yang ni confirm lah buat kan. Tapi ini ilah ni kita tak buat. Boleh relatekan jugalah dengan sirah Rasulullah dulu kan. Masa zaman Mekah. Orang kafir Quraisy dia sangat yakin kan. Diorang ni kalau diorang mencarut ke apa kan. Diorang akan cakap kan demi Allah, betul tak? Orang kafir Quraisy dia akan cakap je demi Allah. Sebab dia yakin Allah tu Rabb. Dia yakin Allah tu Malik. Sebab dia yakin Allah yang mencipta dia. Dia yakin Allah yang bagi rezeki. Betul tak? Tapi bila part ilah, bila Rasulullah suruh dia mengucap kan, la ilaha illallah kan, dia suruh kata tak ada sembahan lain dah, memang Allah saja kan. Kau tak boleh dah macam nak sembah berhala ke apa kan, kau kena musnahkan berhala. Sebabnya diorang tak mampu nak berpegang dengan konsep ilah, sebab itulah diorang ni tak Islam. Faham tak? Sebab diorang yakin Allah tu Rabb. Diorang bila diorang mencarut ke apa, diorang akan cakap demi Rabbku contohnya. Kalau baca sirah kan, demi Rabbku. Tapi bila Rasulullah ajak dia masuk Islam, diorang tak boleh. So, kalaulah kita duk terima rezeki daripada Allah, tapi bila part pengilahan kita pada Allah, kita nak memberi pada Allah tu tak ada, kita ni tak ada beza pun dengan orang kafir dulu. Kan? So aku sukalah konsep ni sebenarnya, maksudnya dia sangat penting lah. Okay, lepas tu dah habislah ayat 1, 2, 3. Tapi kan boleh cakap juga lah, sebabnya macam surah ni
last kali kan dia cakap pasal 3 kali kan. Kenapa dia ulang An-Nas? So ni yang slide akan explain kenapa An-Nas kan. Elemen An-Nas ni, apa yang ada dalam elemen An-Nas? Dalam manusia ni, setiap manusia kita akan ada akal, hati dengan jasad. Dan ketiga-tiga ni, tarbiyahlah akan membina ketiga-tiga elemen ni. Maksudnya tarbiyahlah, sebab itulah kita kena ada tarbiyah supaya daripada akal ni, kita tak tahu apa-apa pasal Islam, kita akan belajar pasal Islam. Pada hati ni, diorang tak tahu apa-apa, maka diorang akan mengubahlah hatinya kepada Allah tu sendiri kan. Sama juga macam jasad. Okay, lepas tu sambunglah ayat 4 kan. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. So khannas ni lah konsep yang penting lah ayat 4 ni. Yang cakapnya pasal manusia, bila kata An-Nas, dia adalah lebih kepada ni ayat 456 dia akan tengok gangguan ni dalaman ke luaran. So khannas ni dia sifat dia datang dan pergi. Maksud khannas ni tenggelam timbul ataupun datang dan pergi. So syaitan ni dia memang sifat dia memang akan ambil peluang dan menghasut manusia dikala manusia sedang leka. Kalau kita tengah leka, dia akan pergilah. Kalau kita tengah leka, dia akan datang. Kalau kita tengah beriman apa semua tu, dia akan pergi. Cakapnya syaitan ni sangat dekat dengan kita. Tapi akan melarikan diri di saat manusia sedang mengingati Allah. So dia lah lebih kepada bisikan tu kan. Syaitan ni dia memang akan ada bisikan kan. Bisikan yang memang, sebab tu kita akan ada rasa ni was-was. Ayat 5 dia kata allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam dada manusia. So bukan sahaja was-was dari segi ibadah kan. Selama ni kita akan cakap was-was tu macam ragu-ragu lah kan. Macam aku ni dah solat berapa rakaat apa semua, sah ke tak semua ni kan. Tapi dia sebenarnya lebih teruk lagi. Bila syaitan ni dia buat kita rasa was-was melakukan kebaikan. Nak infak tapi rasa cukup ke tak duit aku ni kan. Macam tu kan. Nak solat waktu tapi rasa macam tak apalah sempat lagi, habiskan je lah lagi kan satu bab ni lagi ke apa kalau tengah study ke apa kan. Dia syaitan ni dia akan, memang sifat dia akan membisikkan perasaan was-was dalam hati kita. Nak berubah jadi baik, tiba-tiba nanti kita duduk fikir, kita duduk kata macam payahlah kau baik sangat kan, ustazah ke benda ni semua ni kan. So itulah sifat-sifat syaitan. So yang ni masa ekstra je lah juga kan. Kenapa sudur? Kenapa bukan kolbi? Sudur ni ialah dada tapi kolbi ni ialah hati. So manusia yang akan buat pilihan dan syaitan akan jentik je kan. Kita yang akan ada buat pilihan tu lah kan. Sebab tu pentingnya jaga hati. Sebab hati akan buat keputusan. Okay, syaitan tu dia akan berada dalam dada manusia. Kan? Dada ni, contoh macam ni kan, ni pun penting jugalah. Nak kata syaitan yang betapa sangat dekat, dia akan mengalir dalam peredaran darah kita. Maksudnya dia memang ada dalam darah kita. Kan? Sebab ada satu hadis dia cakap, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya syaitan ni berjalan mengalir dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Okay, sebab tu lah mungkin kalau macam kita period ke apa kan, syaitan pun suka kan kalau kita kotor ke apa kan. So nak cakapnya, syaitan ni dia memang sentiasa ada dekat dengan diri kita. Sebab itulah kita kena sangat berjaga-jaga lah kan. Macam kita sentiasa akan ada bisikan-bisikan kan. Kalau kita kan macam mungkin kau buatlah tajmid kan, tapi aku ni tak pandai cakap. Tak payahlah buat tajmid kan. Kau buatlah tajmid kan, buatlah sungguh-sungguh, tapi aku ni tak sempat, aku ni penat lah. Padahal boleh je lawan, boleh je mujahadah kan. Tapi kita kalah dengan bisikan syaitan. Sebab itulah kita kena sentiasa lah kan, dikuatkan kan dengan iman tu. Sebab syaitan ni akan sentiasa ada. Okay. Ini yang tadi lah cakap ikhtiari dengan ijbari. Okay. Kita ni ialah Islam ikhtiari lah kan. Ada pilihan sama ada nak taat atau tak. Tapi kalau macam pokok-pokok, binatang semua tu dia memang tak ada pilihan. Memang sifatnya taat. So ayat terakhir, ayat 6. So manusia ni pun boleh ada sifat syaitan. Minal jinnati wan nas kan. Tadi dia cakap apa ayat 5 tu? Ayat 4 dengan 5. Dari kejahatan pembisik kan. Penghasut yang timbul dan tenggelam yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam dada manusia. Siapa syaitan ni yang mana? Iaitu pembisik atau penghasut dari kalangan jin dan manusia. Nak kata syaitan ni dia boleh jadi dalam kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. So contoh kalau syaitan tak berjaya hasut kita, dia akan hasut je kawan kita supaya hasut kita pula. Macam itulah macam kawan manusia yang macam
penghasut tu lah kan. Jadi manusia pun bersifat syaitan kan, termasuk kawan kita kan. Sebab tu kena bezakan lintasan syaitan atau lintasan hati manusia. Lintasan manusia tu lah kan. So kalau macam contohlah kan, kadang-kadang kita nak je kan buat kebaikan, kita nak je macam all out kan, kita nak je macam proaktif kan. Tapi bila kita tengok kawan-kawan kita pun macam tak apalah kan, mungkin orang lain lagi hebat kan. Saya ni macam tak pandai, kita pun terpengaruh dengan kawan kita. Kan, kita terpengaruh dengan akhwat. So boleh jadi kan, sebenarnya macam bisikan-bisikan tu lah kita dah kalah kan, bisikan syaitan tu kita dah kalah. So ni ialah syaitan jin dengan syaitan manusia. Manusia ni manusia fasik, kufur yang bersifat atau berperangai disebabkan buruk ataupun syaitan. Okay, so kesimpulannya ataupun selalunya boleh buat lah macam bila kita faham surah An-Nas ni, apa yang kita boleh bawa balik lah kan. First, memang kena faham konsep 3 konsep Rabb, Ilah, Malik tu lah. Okay, Rabb, Ilah, Malik. Lepas tu, apa ni? Lagi satu masih kena faham lah kan, macam kita tahu akan adanya bisikan-bisikan tu. So kalau kita tengok surah An-Nas ni, dia bisikan gangguan dalaman ataupun gangguan luaran? Dalaman. Dalaman sebab dia bisikan. Kita nak buat baik, tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang macam tu kan. Buat kita rasa tak yakin kan nak buat kan. Sebab itulah syaitan dia akan memasukkan hati kita. Sebab tu kita kena betul-betul ada hati yang salim tu lah kan, supaya kita dapat lah kan buat all out lah kan. Tujuan hidup kita Abid dan Khalifah. Okay. So An-Nas ni dia punya main thing dia yang saya kena faham ialah gangguan luaran. Risau dengan kita punya apa macam masa depan, kita ni boleh dapat kerja yang bagus ke tak, kan. Was-was kan, was-was adik ni terima apa, macam kita risaulah. Adik ni nak ke tak kalau aku share message dia ke tak, faham tak? Tu semua ialah gangguan-gangguan dalaman sebenarnya, gangguan-gangguan dalaman. Silap kan, agak silap type tu kan. Gangguan dalaman. Ketakutan kan, kita takut nak jumpa adik ke, kita takut nak buat lebih kan. Kita takut nak all out dan dia ialah melibatkan hati. Okay, so nak nota kaki lah. Maksudnya tak perlulah share kat adik benda ni. Tapi ni ialah benda yang summary dia lah. Benda apa yang Antuna kena macam template lah kan untuk buat kan. So hadaf khusus Antuna boleh dapatkan lah. Hadaf tu daripada kalau ada buku yang modul Mabadik Tadris ni, dia ada cakap lah apa hadaf daripada surah ni sebenarnya. Dia akan buatkan kita dapat menyebut kelebihan surah Izzatain kan. Ni lah perlindungan tu. Maksudnya kalau kita rasa macam ada gangguan-gangguan, sebab tu lah kena kul a'udzu. Katakan aku berlindung daripada kul a'udzu bi rabbin nas kan. Rabb, aku berlindung kepada Allah, 3 sifat Allah itu lah kan. Menerangkan perkara yang perlu dipohon, perlindungan Allah daripada kejahatan. Menerangkan dengan siapakah yang perlu dipohon. Okay, tu hadaf daripada surah ni sebenarnya. Maksudnya habis daripada surah ni, kena jelas lah kan. Apa-apa kita nak cari siapa bila kita susah. Fikrah surah, maksudnya point of amal. Apa amal yang kita boleh buat daripada surah ni, kita akan rasa dekat lah makrifatullah. Kita kenal kan 3 sifat tu. So konsep Rabb dengan Ilah, Rububiyah dan Uluhiyah. So maksud dia akan jelaskan lagi lah tujuan hidup kita kan. Manusia as abid, Allah Ilah, Rabb dan Ilah. Manusia lemah dan hebatnya Allah sebagai pelindung manusia. So Allah tu royah kita kan, Ilah tu dia kan. So dia akan buat apa-apa, kita akan jelas royah kita. Dan kita akan faham yang syaitan tu musuh kita yang terang kan. Allah je lah tempat perlindungan kita. So muasafat yang kita boleh bina daripada surah ni, salimah akidah, buatkan kita macam rasa was-was ni, minta perlindungan daripada Allah. Kita akan banyakkan zikir yang sahihul ibadah. Muasafat tabiah yang 10 tu kan. Mujahadah li nafsi, menjauhi maksiat, bisikan syaitan. So aktiviti apa yang kita boleh buat, contoh nak buat dengan adik kan. Contoh nak buat usrah dengan adik, aktiviti apa boleh buat? Kan berenang. Kalau ada adik yang macam takut nak berenang kan, rasa takut, rasa macam tak boleh nak terapung ke apa. So kita akan bawa back to surah ni lah, back to Allah lah kan. Allah akan melindungi kita. Flying fox ke, tiup belon sampai pecah ke kan. Macam benda tu yang macam kita rasa kita takut nak buat kan. Apa-apa je lah yang kita rasa macam benda-benda yang menakutkan. Macam tu kan. Gangguan dalaman. So risau, apa-apa semua was-was dan lain-lain melibatkan hati. So apa-apa kebergantungan sebenar hanya pada Allah. Okey tak? Okey. Nanti akan share ni dalam Google Drive. So bila akak share dalam Google Drive, akak akan share dalam bentuk akak akan share dalam bentuk PowerPoint. So Antuna kena download sendiri, lepas tu akak edit lah, tengoklah macam mana kan.
Maksudnya bila ni kita buat selarikan lah. So bila Antu dah save, Antu dah nak macam nak guna untuk diri sendiri, Antu dah download, lepas tu edit dah daripada situ. Okay. Itu satu lah. Kedua macam yang akak cakap tadi kan. Cara nak buat ni senang je sebenarnya. Awak kena buka dua ni. Macam contohnya kalau akak buka Google Chrome dengan Safari, Apple kan. So akak buka dua-dua Canva. Satu Canva akak guna untuk yang akak copy yang feed dia tadi kan. Sebab kita tak boleh nak edit situ tau. Kita kena copy, lepas tu awak edit dekat awak punya lagi satu tu. Contohnya awak guna Google Chrome ataupun Firefox. Faham tak? So awak edit dekat lagi satu supaya awak boleh edit. Awak boleh, yang akak buka kan, akak buka Google Chrome, akak buka je banyak-banyak. Macam akak buka 2-3 slide orang, lepas tu akak macam tambah mana yang akak suka. Kepada slide akak yang satu tu. Macam tu lah. Jangan edit dekat orang punya tu lah. Kan? Okey ke? So semua selamat beramal lah kan. Semoga kita menjadikan Allah lah satu-satunya Rob, ilah dan Malik kita. Kita tak nak jadi macam orang kafir kan. Kita yakin je Allah tu pemberi rezeki kita. Kita terima je rezeki Allah yang banyak ni. Tapi bila part kita nak memberi pada Allah, nak jadi ilah tu, kita tak boleh nak buat. Okay. Dah. Okay, akak sebenarnya ada tetamu akak ni Akak Tanggul kan dengan dasar kurang selawat as. Barakallahu fiik adik. Asyik pula laju. Okay, Assalamualaikum. Sana, jangan kenafat. Sebab kita tahu masya-Allah. Kau beruja. Allah, tunjuk je. Pulang mengantuk tahap yang InsyaAllah.